Assalamualaikum. Okey, sekarang kita sambung semula bagaimana nak menjawab penjermaan soalan penjermaan kertas 2 bahagian B. Dan bagaimana kita nak skor 12 markah. Okey, kita tengok soalan ini. Soalan 17. Okey. Penjermaan T ialah translasi. So, kita tahu apabila positif 5 maksudnya dia akan bergerak ke kanan sebanyak 5 kotak. Dan 2 maksudnya dia akan naik ke atas 2 kotak. P ialah, saya dah ajar sebelum ni, pantulan pada garis X sama dengan negatif 5. Cari imej bagi titik negatif 96. Bila datang soalan ni, lagi sekali, dia tak ada bagi gambar rajah, tapi kita pinjam gambar rajah pada soalan B. Ya? Okey. So, kita tanda dulu negatif 96. Kita tengok gambar rajah di sini. Negatif 96. So, di sini kedudukan kita ya. Negatif 96. Okey, kemudian soalan dia P. P apa? Pantulan pada garis X sama dengan negatif 5. Ambil pembaris. Okey, sebegini. Disebabkan paksi X. Okey, saya ambil color merah lah sikit supaya nampak. Disebabkan X sama dengan negatif 5. Jadi, kita akan lihat pada paksi X. So, paksi X kat sini. So, paksi X kita di sini. So, bila paksi X kita di sini, negatif 5 kita adalah duduk di sini. So, ambil pembaris dan kita gariskan. So, kita akan dapat satu garis lurus. X sama dengan negatif 5. Dan, bila kita nak tahu pantulan, kita just pusingkan pembaris kita. Biarkan kedudukan dalam 90 darjah. Okey, 90 darjah. So, kita betulkanlah Okey, bagi cantik. Okey, naik macam ni. Okey, 90 darjah. Dan kita nampak di sini. Di sini ke sini adalah sebanyak 4 kotak. Maka ke sebelah kanan juga adalah 4 kotak. So, akan wujud garis berserenjang 90 darjah. Ini maksud pantulan. Kita pantul opposite. Jadi, kedudukannya adalah di sini, iaitu negatif 16. So, kita tulislah di sini negatif 16. Okey. Seterusnya, imej yang sama, objek yang sama, negatif 96. Kita akan buat T dulu. T apa? Translasi 52. Okey, so kita tengok semula. Okey, daripada sini translasi 52. Dia bergerak ke kanan. 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian dia naik 2. 1 dan 2. So, di sinilah imej yang terbaru, iaitu negatif 48. So, kita tulislah. Negatif 48. Kemudian, dia akan pantul. Dia akan pantul ke sini. Satu kotak. So, di sini satu kotak. So, jawapannya adalah negatif 68. Okey. So, saya harap jelaslah ya apabila datang soalan berkenaan dengan pantulan. Okey. Seterusnya, kita tengok. Okey, saya clearkan semula gambar rajah. Sini. Okey, kita tengok soalan. Okey, kita dah clear kat sini. Okey. TUVW ialah imej. TUVW yang berwarna kuning ni adalah imej bagi JKLM. Okey, bagi yang ni. Yang besar ini, yang berwarna kuning. Saya nak you all nampak kat sini Maksudnya, objeknya adalah besar. Okey. Melalui proses penjelmaan YX. So, kita buat X dulu. Saya nak you faham apabila objek jadi imej, walaupun imej itu kecil, penjelmaannya juga tetap adalah pembesaran. So, cara menulis jawapan adalah, kita tulis jawapan di sini Pembesaran, saya dah maklum hari tu. Pembesaran, mesti ada ayat dengan faktor skala. Dengan faktor skala, okey. Faktor skala, kita kira je. Okey, kita kira. Imej per objek jangan salah. Imej PW 1. So, objek ini 1, 2, 3. So, 1/3. Pada pusat, okey. Pada pusat, saya dah ajar. Sebelum ni, kita ambil pembaris. Okey, kita sambungkan bucu ke bucu.
Contoh L dengan V. Itu yang sama kan? L dan V. Okey. So, pastikan kedudukan pembaris macam ni. Okey, sekejap saya punya ni agak JKLM ini dia akan jadi image ini dulu. Dia akan jadi image ini dulu. So, kita sambungkan J ke P. Alright, J ke P. J ke P. Dia lebih kurang macam ni lah, lebih kurang ya. J ke P. Pastikan lukisan kita tu kita guna pembaris kita tu tepat lah. Baru nampak cantik dan bersentuh. Okay, contoh saya buat satu garisan J ke P. Kemudian kita ada LR. Alright, so kita je sambungkan LR. Okey, lepas tu kita ada M dan S. So ambil pembaris M pergi pada S. So sebenarnya lebih kurang macam ni lah dia punya kedudukan. Okey, dan akhir sekali K dan Q. K dan Q, kita ambil pembaris, kita sambungkan pada semua bucu yang sama so kita akan nampak dia punya persilangannya adalah di sinilah sebenarnya. So negatif 9, negatif 9, 10. Pastikan cara menulis koordinat tu dengan betul. Okey, seterusnya bila kita dah habis, kita nak buat yang kedua. Okey, yang kedua adalah yang berwarna hijau ni Daripada sini, daripada yang berwarna hijau ini, dia akan menjadi yang kedua ini. Image yang kedua. Kita dah nampak. Okey, paling mudah saya dah bagi. Kita buat dekat R. Okey. 12, 3, 6 dan 9. Makna dekat R adalah V. Okey. V dia duduk. Okey, V adalah duduk pada kedudukan 6. Kedudukan 6. So, daripada 12 ke 6. Okey, boleh tengok gambar rajah saya Daripada 12 ke 6. V duduk di sini Daripada 12 ke 6, dia adalah 180 darjah. Paling senang sekali. So, bila nak menjawab, cara penulisannya adalah putaran 180 darjah pada, dia tiada arah ikut atau lawan arah jam, tak ada. Pada, okey. Kita nak tahu dia punya pusat putaran untuk 180 darjah adalah sangat mudah. Ambillah pembaris, anak-anak. Kita sambung partner. Bucu ke bucu. Sama macam kita buat pembesaran tadi Sama saja kita buat pembesaran tadi. Contoh, kalau kita nampak R dengan V. R dan V. Lebih kurang macam ni lah. So, kita garis. RV. Okey, kemudian kita ada garis kat sini. VP dan PQ. So, daripada sini, kita nampak dah di sinilah pusat dia. Pusat putaran dia. So, pusatnya adalah negatif 8 dan 7. Okey? Negatif 8, 7. Kalau you dapat 180 darjah, memang bonus lah untuk awak. Sebab nak cari pusat putaran sangatlah mudah. Okey, seterusnya diberi luas JKLM. JKLM ialah 450. So, luas ni 450. Hitung luas bagi TUVW. Ini adalah objek. Dia suruh cari luas image. So, luas image, ini formula yang memang diberi Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Tulis dulu formula. Kita apa? K kita adalah faktor skala. So, 1/3 kuasa 2 darab dengan 450. So, akhir sekali kita akan dapat jawapan 50. Sebenarnya anak-anak sangatlah mudah untuk soalan penjermaan. Asalkan awak faham apa kehendak soalan. Okey, so itu saja. Jumpa lagi. Bye.